Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So first of all, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan pada yang belum lagi tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe di bawah bersama dengan tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan lagi satu, alang-alang korang dah kat sini, support juga lagi satu channel iaitu Automology Channel di mana Pika review banyak kereta-kereta yang menarik di Malaysia. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita teruskan dengan penceritaan kali ini di mana Pika akan ceritakan tentang kisah seram yang berlaku kepada kaki pancing. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Untuk kisah kali ini sebenarnya dikongsikan oleh Syah yang mana kisahnya sebenarnya berlaku dekat kawan Syah. Dalam cerita ni ada dua orang watak yang korang kena tahu. Yang pertama adalah Amir, bukan nama sebenar. Dan yang kedua adalah Wan. Dan untuk pengetahuan korang juga, Wan ni sebenarnya rabun. So, kisah dia bermula macam ni. Pada satu hari, Amir ni dia seorang yang memang kaki pancing. Yang mana kalau dia tak pergi memancing, dia jadi macam resah. Korang mesti kenal kan, ada beberapa jenis kaki pancing yang tahap macam ni. Sampai kan kalau contoh tak pergi memancing, dia rasa macam tak boleh. Dia kena pergi juga memancing. Jadi disebabkan dia ni keseorangan, rasa macam bosan pula kan. Tak syok lah kalau pergi memancing seorang. Dia pun ajaklah abang dia. Tetapi sebab abang dia ni ada kerja pada hari tu, so abang dia pun tak naklah pergi memancing. Walaupun selalunya sebelum ni memang selalu abang dia dan juga Amir ni pergi berdua lah untuk memancing. Tapi sebab hari tu abang dia ada kerja, so abang dia pun tak nak pergi. Jadi nak tak nak, Amir ni pun ajaklah lagi seorang kawan baik dia ni yang bernama Wan tu, yang rabun tu, untuk temankan dia pergi memancing. Dan disebabkan Wan ni walaupun dia rabun, tapi dia boleh bawa motor. Lagi satu memang dia pun jenis kaki pancing juga. Petang tu, diorang pun bertolak lah pergi ke sana. Dan mereka rasakan yang better kalau diorang balik sebelum maghrib lah. Macam tu kan, lebih kurang. Tapi bila diorang sampai dekat sana, diorang pun carilah pot yang elok sikit semua. Diorang pasang umpan. Lepas tu diorang pun tunggulah air besar. Sebab kalau air besar ni senang lagi untuk dapatkan lebih banyak ikan. Lepas tu diorang pun memancing lah macam biasa. Dan diorang dapatlah ikan kan, yang katanya saiz lebih kurang, saiz tapak tangan macam tu. Tapi alang-alang daripada tak dapat, baiklah dapat kan 2-3 ekor pun kira jadilah. Dan pada masa tu jam telah pun menunjukkan lebih kurang pukul 7.30 malam. Dan seperti biasa Wan ni, sebab dia kan rabun, okay, jadi dalam pukul 7.30 malam tu, disebabkan kawasan tu agak gelap tau, sebab dia dikelilingi oleh hutan. So Wan ni pun ajaklah Amir ni untuk balik. Tapi sebab Amir ni dia kata, tunggu lah dulu, tengah syok ni mengair ikan apa semua kan, tak apalah, tunggulah dulu macam tu. So Wan ni pun tak apalah, ikut je lah kan. So masa tu dia katakan yang tempat dia orang duduk tu sebenarnya agak tersorok sikit lah, sebab katanya kadang-kadang ada juga polis yang datang. Sebab mereka cakap yang kawasan tu diorang tak boleh memancing sebenarnya. Mungkin disebabkan bahaya ke, ataupun mungkin banyak kes ke, tak tahulah tu kan. Tapi memang kebiasaannya memang polis tak bagilah untuk diorang tu pergi memancing dekat situ. Tapi degil pergi juga memancing dekat situ berdua pula tu kan. Okay, so sambung balik cerita tadi. Masa diorang tengah duduk memancing ni, korang kena imagine masa ni keadaan dah jadi gelap. Sebab kiri kanan diorang kan hutan kan. So Wan ni pun cakap dekat Amir, dia ni tak nampak langsung, jadi hopefully Amir ni bolehlah tolong dia. So Amir pun cakap lah, tak apalah kalau let's say bila on the way balik Wan ni tak nampak apa, dia sanggup untuk pimpin tangan Wan ni. So Wan pun cakap, tak apalah, so masa tu memang dia dah tak nampak apa pun. Okay, so selepas tu masa diorang tengah duduk syok memancing ni, okay, sambil sembang apa semua, Amir ni dia dapat dengar sesuatu kat belakang. Ada macam bunyi tapak kaki macam tu. So dia tak toleh lah, sebab dia ingatkan yang mungkin ada lagi kaki pancing yang lain datang untuk join diorang kan. So dia buat tak endah je lah. Kemudian jam telah pun menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Dan korang kena ingat kawasan tu memang seriously sangat gelap. Pada mulanya tadi dia tak endahkan langsung orang dekat belakang dia tu kan, yang bunyi macam tapak kaki apa semua tu. Tapi selepas tu orang dekat belakang dia ni tegur.
Orang tu cakap, "Woi, tak balik lagi ke? Dah malam ni." So Amin dia pun toleh lah macam, siapa pula tegur aku dekat belakang ni kan, suruh aku balik semua. Bila dia toleh, dia sangat terkejut sebab yang dia nampak, benda yang menegur dia tu bukan manusia, tetapi makhluk jelmaan, dan bentuk dia pula seperti manusia, tapi dia tengah pegang kepala dia sendiri. Maksudnya hantu tanpa kepala lah, dia pegang kepala dia, dia kepit dekat macam tu kan. So Amir ni sebab dia terkejut sangat, okay, dia pun terus melarikan diri. Terlupa pula si Wan ni, yang rabun tu, tengah duk memancing lagi. Sebab Wan ni walaupun dia toleh pun dia tak nampak orang tu. Jadi dekat sini kebiasaannya, bila kita dalam ketakutan sangat, kita akan terus melarikan diri selaju mungkin kan. Sama juga dengan si Amir ni, dia lari sampailah dia dekat tempat dia orang parking tadi. Dan masa tu barulah dia teringat, ya Allah, aku terlupa pula nak tarik si Wan tu. Kesian dengan member tu, dah lah rabun kan, entah macam mana lah, apalah jadi dekat Wan tu. Sebab benda tu kan tegur dia kan. So masa tu, kalau nak patah balik untuk pergi ambil Wan ni, dia takut nak pergi seorang. So nak tak nak, dia pun pusing-pusing lah dekat kawasan sekeliling tu. Carilah kawasan perumahan ataupun mungkin kawasan perkampungan ke macam tu. Dan akhirnya dia pun ajaklah beberapa orang yang dia jumpa ni untuk temankan dia pergi dekat tempat tu untuk ambil kawan dia Wan ni. Sebab dia takut Wan tu jadi apa-apa kan. Sebab terkejut dengan benda makhluk macam tu yang tak ada kepala, kepik kepala macam tu kan. Lepas tu adalah beberapa orang ni setuju untuk temankan Amir ni pergi ambil Wan. Dan bila dia orang sampai dekat tempat Wan, dia tengok yang Wan ni masih tengah khusyuk memancing. Lepas tu kan, dalam keadaan ketakutan yang masih lagi menggigil, dia pun ajaklah Wan untuk balik. Lepas tu Wan ni pun cakap lah, kenapa pula ajak balik? Tadi sembang elok je, tengah duk memancing sama-sama tadi. Sudah. Maksudnya dekat sini, Wan ni dia tak perasan pun yang Amir ni melarikan diri, tinggalkan dia dekat situ. So dia pun cakap, tak apalah, kita bangun, lepas tu kita balik. So Wan ni pun tak nak balik je lah kan. Dia tak bagi tahu dekat Wan yang Wan ni sebenarnya ditinggalkan oleh dia lepas dia nampak hantu tu tadi. Lepas tu dia pun balik dengan Wan. Okay, dan pada masa yang sama juga penduduk kampung sekitar situ yang temankan dia tu cakaplah dekat dia orang ni, kalau boleh janganlah pergi memancing kat sana pada waktu malam, especially sebabnya kawasan tu dah memang banyak sangat orang jumpa makhluk tu. Maksudnya memang makhluk tu suka menjelmakan diri dengan keadaan tak ada kepala. Lepas tu tegur pemancing-pemancing dekat kawasan tu. Lepas tu sambung balik dengan kisah dia orang tadi, yang dua orang ni. Akhirnya Amir ni pun ceritalah dekat Wan kan. Dia katalah sebenarnya tadi dia nampak benda ni semua kan. Dia nampak makhluk tanpa kepala, tegur dia apa semua. Dan lepas tu dia pun tinggalkan Wan ni sebabkan dia terkejut sangat. Dan lepas tu dia patah balik untuk ambil Wan kan. Lepas tu Wan pun cakap, ya ke kau ni? Sebab tadi elok je kau sembang dengan aku, temankan aku memancing. So maksudnya dekat sini, mungkin selepas Amir ni melarikan diri, makhluk tu menjelmakan diri dia sebagai Amir untuk sembang dengan si Wan ni. Mungkinlah kot. Yelah kan, sebab Wan ni tak nampak. Mungkin hantu tu cuba untuk menakutkan Wan, tapi sebab orang tu tak nampak dia kan, so terus menjelmakan diri jadi kawan baik dia pula. Macam tu. Menarik tak kisah dia ni? Dia macam ala-ala kisah seram komedi pun ada jugalah, lebih kurang. Bagi pendapat Pika lah kan. Sebab yelah kan kesian dengan Wan tu sebab dia rabun tak nampak. Sebab sebelum ni kan Pika pernah ceritakan dekat korang, ada kisah yang hantu suka menjelmakan diri jadi budak universiti tu. Ada kan yang kisah Munir tu, ingat tak? Tapi sebab Munir ni dia tak nampak, so akhirnya macam hantu tu give up untuk usik si Munir ni. Kalau korang nak tengok kisah tu, boleh Pika letakkan dekat description dekat bawah. Okay. So, siapa kat sini yang memang kaki pancing dan suka sangat memancing dekat mana-mana lah, yang mungkin korang pernah experience anything, okay, korang pernah experience dapat ikan besar ke, ataupun apa-apa pengalaman yang menarik untuk kaki pancing semua, yang boleh korang kongsikan dekat kita orang di komen di bawah. So, sometimes kita nak tahu juga kan beberapa kisah lain. So, macam mana dengan kisah kali ni? Hopefully korang suka. Dan apapun itu sahajalah kisah kita untuk malam ni. Okay. As usual, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga share kisah ni. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng tu, supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So, jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.